Okey, Assalamualaikum dan selamat petang murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, bersama lagi dengan saya, Cikgu Kartika dalam mata pelajaran Sejarah Tingkatan 2. Okey, baiklah. Semua sihat tak hari ini? Sihat cikgu, Alhamdulillah alhamdulillah. sihat cikgu. Alhamdulillah. Diharapkan semua sihat dan terus bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita atas talian walaupun kita menghadapi pelbagai kekangan ataupun masalah seperti masalah internet dan sebagainya. Jadi diharapkan COVID ini cepat hilang dan kita boleh meneruskan pembelajaran kita seperti biasa di sekolah. Okey. Sebelum cikgu memulakan kelas, cikgu akan paparkan kepada kamu satu muzik video berkaitan dengan negeri Johor. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah cuba hayati dan kita nyanyikan lagu bangsa Johor ini sama-sama. Boleh tak? Boleh tak? Okey, sekarang Boleh. okey, cuba buka mic kamu. Kita nyanyikan lagu bangsa Johor ni sama-sama. Boleh? Boleh. Okey, saya akan mulakan memainkan muzik video ini sekarang. Okey, nyanyi sama-sama. Lihatlah Sultan, lupakan dia segala kematian yang Lebih enak. dan kesenangan kami dengan satu hati Allah dekati Johor. Okey, dah habis lagu Johor. Tak dengar suara kamu pun. Tak dengar pun suara masing-masing nyanyikan lagu Johor. Ya, ada apa? Siapa tu? Sekali lagi cikgu, sekali lagi. Okey, baiklah. Okey, jadi menerusi muzik video tu, apa pemahaman kamu terhadap muzik yang saya paparkan tadi? Video muzik yang saya paparkan. Mengenai apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Aiman? Berikan pemahaman kamu tentang muzik video tersebut. Okey, ada siapa-siapa nak cuba jawab apa video tersebut mengenai apa? Kalau kamu boleh lihat dekat sini, ada bendera apa kat sini ni? Bendera Johor. Bendera Johor. Jadi, okey, terima kasih. Okey, jadi ini adalah bendera Johor. Jadi muzik video ini adalah mengenai bangsa Johor. Okey, bagus. Jadi apakah kaitan muzik video ini dengan pembelajaran kita pada hari ini? Tak tahu cikgu, tak tahu. Tak tahu? Okey, tak tahu. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Kesultanan Johor Riau. Jadi tadi kita dah tengok video negeri Johor. Jadi kaitannya adalah kita akan belajar tentang Kesultanan Johor Riau. Okey, boleh? Boleh, boleh. Boleh cikgu boleh. Okey, boleh, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Sebelum kita memulakan kelas kita dan mendalami topik pelajaran kita pada hari ini, cikgu akan paparkan kepada kamu objektif pembelajaran yang perlu kamu capai untuk hari ini. Okey?
Jadi pada akhir PDPC, PDPR, murid akan dapat yang pertamanya menyenaraikan 2 cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau untuk mencapai kegemilangan secara lisan. Okey. Yang kedua pula, murid akan dapat menerangkan 3 strategi yang digunakan oleh Kerajaan Johor Riau untuk menghadapi cabaran ke arah kegemilangan juga secara lisan. Okey? Okey, seterusnya. Jadi, dalam topik ini kamu akan belajar tentang pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey? Pengasasan Kesultanan Johor Riau ini kita dah belajar pada kelas yang lepas, iaitu siapa pengasasan Kesultanan Johor Riau? Sultan Sultan Alauddin Shah. Ya, Alauddin Riayat Alauddin Shah. Shah. Satu. Riayat Shah. Okey. Jangan lupa satu di belakang nama tu. Okey. Kemudian ataupun baginda dikenali sebagai Raja Ali. Okey. Siapa Sultan Alauddin Riayat Shah satu ini? Baginda merupakan putera Sultan Mahmud Shah bersama dengan Tun Fatimah. Jadi itu kita dah belajar pada kelas yang lepas kan? Okey, hari ini kita akan teruskan. Okey, terima kasih Aiman. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita iaitu cabaran Kesultanan Johor Riau ke arah kegemilangan. Kemudian yang kedua, strategi Kesultanan Johor Riau menghadapi cabaran ke arah kegemilangan. Dan akhir sekali, kegemilangan Kesultanan Johor Riau ini. Johor Riau sendiri. Okey, seterusnya. Tanpa membuang masa lagi, saya akan meneruskan aktiviti kita pada hari ini iaitu aktiviti pembentangan. Okey. Sebelum tu kamu keluarkan buku nota dan keluarkan buku teks, buka muka surat 100. Okey. Boleh? Boleh. Okey, saya berikan kamu masa selama 2 minit untuk ambil kertas, pen dan buku teks. Okey? Okey, semua dah ada ke buku teks dan kertas di depan? Dah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan meneruskan aktiviti pertama kita iaitu aktiviti pembentangan kumpulan. Okey, jadi kelas yang lepas saya dah bahagikan kumpulan dan tajuk yang kamu akan bentangkan. Okey, hari ini kumpulan tersebut perlu membentang tajuk yang mereka perolehi. Boleh? Dah ready ke para pembentang? Dah ready ke? Dah bersedia para pembentang? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kalau macam tu kita akan start dulu pembentangan dengan kumpulan yang pertama. Okey, kumpulan pertama dapat tajuk apa? Cabaran ke arah kegemilangan. Cabaran ke arah kegemilangan. Okey, saya akan paparkan nota yang telah kamu buat untuk membentang. Okey, kejap Okey, bentar. Okey, sekarang dah nampak tak slide kumpulan 1?
1 di skrin handphone kamu. Dah nampak tak? Dah ada belum? Ada cikgu, nampak. Okey, kalau nampak bagus. Okey, sekarang kita teruskan dengan perbentangan kumpulan 1. Okey, silakan kumpulan 1 membentang. Sekejap cikgu. Tengah set up. Hello, Assalamualaikum. My name is Muhammad Raiman bin Norizal from class 2A. Would like to present a slideshow entire challenge to glory. Any question, wait for the last slot, okay? Cikgu, second slot. Tajuk saya pada hari ini adalah cabaran ke arah kegemilangan. Cikgu, second cikgu. Okay. Dekat sini, dekat sini kita ada tiga negara, iaitu Johor, Aceh dan Portugis. Ketiga-tiga negara ini bersaing untuk mendapatkan kuasa ataupun Selat Melaka untuk tujuan memperdagangkan. Kita start cikgu. Dekat sini kita boleh nampak Johor, dia buat first attack dia dekat Portugis. Lepas tu Portugis pula serang Johor balik. Lepas tu Portugis pula serang Aceh, Aceh serang Portugis. Lepas tu Aceh serang Johor, Johor serang Portugis. Peperangan ini dikatakan sebagai perang tiga segi. Second slot cikgu. Persaingan Johor, Aceh, Portugis. Persaingan Johor ni berlaku peperangan antara tiga kuasa ini untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka. Perang ini dikatakan sebagai perang tiga segi ataupun perang 100 tahun. Perang ini berakhir apabila Johor mengalahkan Portugis dan menguasai Melaka pada tahun 1641. Second slide. Second slide cikgu. Okey, kejap. Baik. Cabaran ke arah kegemilangan. Nombor 2, perang Johor Jambi. Johor menuntut wilayah tunggal DPD Kerajaan Jambi. Berlaku krisis dan peperangan antara tahun 1629 hingga 1679. Johor menyerang Jambi pada Jun 1679. Jambi tewas dan tunduk di bawah kuasa Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Konflik pembesar. Konflik antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid vs Laksmana Tun Abdul Jamil untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Persaingan dengan pengunduran Laksmana Tun Abdul Jamil ke Terengganu. Keturunan bendahara kembali berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau. Seterusnya setelah Tun Habib meninggal, jawatan bendahara digantikan oleh anaknya Tun Abdul Jalil. Second slide. Okey. Ancaman Raja Kecil. Yang pertama, Raja Kecil menyerang Johor pada 1718. Apa tu cikgu? KL. Menuntut tahta kerajaan Johor. Baginda mendakwa diri sebagai putera Sultan Mahmud Shah I ataupun dikenal sebagai Sultan Mahmud Mangkat di Julang dan mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau dengan menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Raja Sulaiman yang ketiga, Raja Sulaiman putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah keempat meminta bantuan daripada OPU Bugis 5 bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. Yang last kali, Raja Kecil dikalahkan pada 1722. Raja Sulaiman ditabas sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Manakala Daim Merewah Ali Lanik sebagai yang di-Pertua Muda ataupun yang Tuan Muda Bugis yang pertama di Johor. Mereka start cikgu.
start cikgu? Okey. Tamat sudah pembentangan saya pada hari ini. Any question? Wait for any question you can ask me now. Okey, tamat sudah pembentangan kumpulan 1. Jadi yang lain faham tak? Ada apa-apa soalan tak nak diutarakan kepada kumpulan 1? Dah kita kena. Apa Anis, Batisha? Terbuka cikgu. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, saya sendiri yang akan menanyakan soalan untuk kumpulan 1, boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey, soalan saya yang pertama, Iman. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau ke arah mencapai kegemilangan? Okey. Cabaran yang dihadapi oleh Johor Riau ke arah mencapai kegemilangan ialah persaingan antara Johor, Aceh dan Portugis. Okey, persaingan antara Johor, Aceh dan Portugis. Okey, itu adalah satu cabaran. Ada lagi tak cabaran yang lain? Ada 4 cabaran semua? Jambi. Ya? Jambi. Saya tak clear lah. Perang Johor dan Jambi. Ya, betul Nazhan. Perang Johor, Jambi. Lagi? Kemudian ada konflik antara pembesar. Betul tak? Betul cikgu. Okey, last kali ancaman Raja Kecil. Raja Kecil. Raja Kecil. Okey, terima kasih Nazhan. Okey. Jadi soalan saya yang seterusnya. Soalan kedua. Mengapakah peperangan antara Johor, Aceh dan Portugis berlaku? Okey, mengapakah peperangan ini berlaku antara Johor, Aceh dan Portugis? Peperangan ini berlaku kerana peperangan disebabkan perebutan antara 3 kuasa untuk menguasai Selat Melaka, cikgu. Okey, jadi peperangan antara 3 negara ini berlaku adalah untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka. Ada siapa-siapa nak tambah lagi tak? Untuk kumpulan 1? Tak ada? Semua setuju dengan jawapan Aiman? Okey, kalau tak ada saya teruskan dengan soalan yang akhir sekali. Okey, soalan ketiga. Adakah Kesultanan Johor Riau berjaya menghadapi cabaran untuk mencapai ke arah kegemilangan? Okey, berikan pendapat anda Aiman. Okey, adakah Kesultanan Johor Riau berjaya menghadapi cabaran ke arah kegemilangan? Jawapan dia berjaya, cikgu. Kerana kecekalan dan kebijaksanaan para pemerintah menghadapi cabaran getir telah membawa Kesultanan Johor Riau ke arah kegemilangan. Okey, jadi jawapan kamu adalah ya. Kamu bersetuju kan dengan bersetuju? Betul, cikgu. Betul tak? Betul, cikgu, saya setuju. Okey, jadi kebijaksanaan pemerintahan di Kesultanan Johor Riau ini menyebabkan akhirnya Johor Riau mencapai ke arah kegemilangan. Okey. Terima kasih kepada kumpulan 1 kerana membentang. Okey, jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini, cabaran ke arah kegemilangan untuk Johor adalah yang pertamanya adalah persaingan Johor, Aceh dan Portugis. Okey, persaingan ni kita boleh lihat apabila Johor, Aceh dan Portugis ini ingin menguasai perdagangan di Selat Melaka. Okey, kemudian yang kedua pula kita boleh lihat cabaran yang dihadapi oleh Johor untuk mencapai ke arah kegemilangan iaitu Perang Johor Jambi. Okey, perang ini berlaku adalah kerana Johor menuntut wilayah daripada Tungkil. Okey, Tungkal. Okey. Jadi kemudian berlaku juga konflik pembesar dan ancaman Raja Kecil. Kenapa Raja Kecil menyerang Johor?
disebabkan Raja kecil menuntut tahta cikgu, menuntut tahta kerajaan Johor. okey, betul Rahmat. Terima kasih. Jadi raja kecil menyerang Johor adalah dia mendakwa bahawa dirinya sebagai putera Sultan Mahmud Shah. Jadi dia ingin merebut takhta dan memerintah Johor. Okey, sebab itu dia menyerang Johor. Okey, terima kasih kepada kumpulan 1 kerana membentang. Okey, sekarang ni kita lanjutkan kepada kumpulan kedua. Okey, kumpulan kedua ada tak kat sini yang akan membentang? Syahidat ada tak? Syahidat ada tak kat sini? Saya dah ada Ya, cikgu. cikgu. Ya. Okey. Okey, saya akan paparkan slide kumpulan 2. Cikgu, kalau saya nak bercakap dengan bersama Airi boleh, cikgu? Apa? Ulang balik. Apa, saya nak minta tolong Airil. Airil, okey. Airil kumpulan 2 juga ke? Ya. Okey, boleh? Okey, sekarang kumpulan 2 boleh mula membentang. Buka kamera. Tak payah kot. Buka nampak asrama. Aduh, tak payah. Okey, kalau tak nak buka video tak apa, teruskan membentang. Strategi menghadapi cabaran. Pertama, pemindahan pusat pemerintahan. Sebagai besar pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau terletak di sepanjang pesisir Sungai Johor. Kegemilangan Kesultanan Johor diteruskan sehingga ke Kepulauan Riau Lingga yang menjadi pusat pemerintahan baru. Kenapa sering berpindah? Kerana keperluan strategi ketenteraan dan mempertahankan diri daripada serangan Portugis. So, dia berpindah sebab nak elakkan daripada serangan Portugis lah. Dan kedua, membina kota pertahanan. Kota pertahanan sering berubah mengikut lokasi pusat pemerintahan dan mempunyai bentuk serta ciri tersendiri. Di Kota Kara dibina semasa pengasasan kerajaan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I. Terletak di Sungai Telur. Pagar dibuat dengan pancang kayu besar setinggi 40 kaki. Diperkuatkan dengan bedil dan meriam. Dan strategi yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan Belanda. Cara mengekalkan kedaulatan adalah dengan mengadakan perjanjian persahabatan dengan Belanda. Ini bertujuan sebagian strategi untuk menghadapi ancaman daripada Aceh dan Portugis. Boleh rujuk dari buku teks muka surat 103. Dan apa yang dilakukan oleh Johor dalam perang Belanda Portugis. Johor mengambil bahagian dalam perang Belanda Portugis dengan memberikan bantuan seperti membantu mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubur, mengekat musuh lari ke dalam hutan dan menaikkan semangat tentera Belanda. Okey. Dah tamat ke pembentangan untuk kumpulan 2? Okey. Tamat. Terima kasih Syahidat kerana menjadi wakil untuk membentangkan kumpulan 2. Okey, jadi kesimpulannya apa yang kamu boleh buat daripada tajuk kamu ni? Ada berapa strategi yang digunakan?
Ada 3 strategi. 3 strategi. Okey, yang pertama. Mindahan pusat pemerintahan, membina kota pertahanan dan menjalinkan hubungan dengan Belanda. Okey, betul Syahidat, terima kasih. Okey, jadi murid-murid lain ada tak soalan yang nak ditanyakan kepada kumpulan 2? Ada tak yang tak faham? Boleh tanya terus. Ya Iman? Okey, nak tanya. Menjalinkan hubungan dengan Belanda tu, diorang guna tu macam mana? Macam mana diorang menjalinkan hubungan dengan Belanda? Berjaya ataupun tidak? Okey, Syahidat, jelas tak soalan Aiman? Tak jelas cikgu. Okey Aiman, ulang balik soalan kamu. Baik. Strategi yang ketiga tu menjalinkan hubungan dengan Belanda. Nak tanya, diorang tu menjalinkan hubungan dengan Belanda tu berjaya ataupun tidak? Okey, soalan Aiman, berjaya atau tidak hubungan antara Johor dan Belanda tu menjalinkan persahabatan? Dia berjaya. Dia macam mana? Perjanjian Johor Belanda ni ditandangi pada 17 Mei 1606. So dia macam dia berjaya lah dengan strategi menjalinkan hubungan dengan Belanda. Dia berjaya. Okey, terima kasih Syahidat untuk jawapan tu. Jelas tak Aiman? Jelas cikgu, jelas. Okey, kalau jelas, saya pula akan tanya soalan saya kepada Syahidat, boleh tak? Untuk kumpulan 2. Boleh. Okey, soalan saya yang pertama. Jelaskan ciri-ciri kota pertahanan yang dibina oleh Kesultanan Johor Riau. Ciri-ciri kota pertahanan Johor Riau. Apa dia? Ciri-ciri tak jelas itu. Okey, tak jelas soalan saya ke? Okey, Cikgu saya dengar. ulang. Saya ulang. Jelaskan ciri-ciri kota pertahanan yang dibina oleh Kerajaan Johor Riau. Ciri-ciri kota pertahanan. Ya. Ciri-ciri dia yang dibina semasa pengasahan kerajaan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah I. Okey, lagi? Terletak di Kuala Sungai Teluh. Okey, lagi? Dan tahanan pagar dibuat dengan pancang kayu besar. Okey. Ada lagi tak ciri-ciri dia? Rasa tu je kot. Habis dah? Ya cikgu. Diperkuatkan dengan bedil dan meriam. Diorang pasang Okey. meriam. Okey, betul. Okey, terima kasih untuk jawapan tu Syahidat. Okey. Jadi, tamat sudah pembentangan untuk kumpulan 2. Jadi, apa yang boleh kita simpulkan di sini? Terdapat 3 strategi yang digunakan oleh Kerajaan Johor Riau untuk menghadapi cabaran. Yang pertama adalah pemindahan pusat pemerintahan, iaitu Johor berpindah daripada pesisir Sungai Johor kepada Kepulauan Riau Lingga. Okey, untuk dibuat pusat pemerintahan. Kemudian strategi yang digunakan yang kedua juga adalah membina kota pertahanan, iaitu kota Kara. Okey, kota ini diperbuat daripada pagar dengan pancang kayu besar yang setinggi 40 kaki. Kemudian ia juga dipasang senjata-senjata api yang kuat seperti apa? Bedil dan meriam. Okey, akhir sekali strategi yang Johor gunakan adalah menjalinkan hubungan dengan Belanda. Untuk apa dia jalinkan hubungan dengan Belanda ni?
Siapa tahu? Adalah untuk mengekalkan keamanan. apa, Iman? Untuk mengekalkan keamanan. Ya, untuk mengekalkan keamanan ataupun mengekalkan kedaulatan Johor Riau itu sendiri. Okey, terima kasih kumpulan 2 kerana membentang. Okey, kita lanjutkan kepada kumpulan yang ketiga. Sekejap ya, saya paparkan nota yang kamu sediakan. Okey, cikgu. Okey, sekarang dah nampak ke nota yang kumpulan 3 punya? Siapa-siapa respon? Dah. Okey dah. Okey, jadi dah ready kumpulan 3 untuk bentang? Jadi. Okey, jadi kumpulan 3 boleh memulakan bentang sekarang. Assalamualaikum semua. Saya dari kumpulan 3. Ingin membentangkan pusat perdagangan yang unggul. Pusat perdagangan yang unggul ada 4. Kedudukan strategik, tumpuan pada pedagang, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan dan kesibukan pelabuhan Johor Riau. Yang pertama, kedudukan strategik. Kedudukan strategi Pelabuhan Johor Lama, Batu Sawar dan Pancur mudah dimudiki oleh kapal besar. Kerana Sungai Johor yang lebar dan dalam. Lokasi pelabuhan di kawasan selatan Selat Melaka membolehkan mengawal lalu lintas kapal dagangan dari timur dan barat. Pelabuhan Riau yang terletak di persimpangan lalu lintas maritim yang strategik menjadikan tumpuan para perdagangan luar untuk berurusan niaga. Yang kedua, tumpuan para pedagang. Oh, aku pula Okey. Okey, tumpuan perdagangan dari Gujarat, China, Belanda dan Inggeris. Pedagang Jawa menjadikan Johor kerana tidak berminat berdagang dengan Portugis di Melaka. Pedagang Siam memaksakan hasil pertanian seperti beras. Turut menjadi tumpuan pedagang dari tanah jajahan dan naungan serta kerajaan lain di alam Melayu. Yang ketiga, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Dari Kelang, Sungai Ujong, Bernam dan Pulau Bangka, Sumatera. Tak dengar. Tak dengar. Biji timah, dengar tak? Hello? Dengar. Biji timah Dengar. dari Okey, betul. Biji timah dari Kelang, Sungai Ujong, Bernam dan Pulau Bangka, Sumatera. Lada hitam, Jambi, emas, Inderagiri, kelapa kering, kayu gaharu, damar, kelembak, sagu, pinang, ikan masin dan garam, Sumatera. Kepulauan Riau, Sungai Ujong, Kelang, Naning dan Rembau. Pelaburan Batu Sawar, tumpuan pedagang Cina, bawah benang, emas, kain sutera putih, tembikar, seramik,
kuali besi, dan tembaga. Pedagang Jawa membawa beras. Pedagang Gujarat membawa kain, wangian dan manik. Beras dari Siam. Yang keempat, kesibukan Pelabuhan Johor Riau. Pertama, terdapat 500 hingga 600 buah dagangan pelbagai bangsa, terutama di Pelabuhan Riau. Kedua, di antara kapal yang berlabuh Siam, Portugis dan pulau-pulau alam Melayu. Okey, tamat perbentangan. Okey, jelas ke pembentangan? Terima kasih. Kumpulan 3. Betul tak kumpulan 3? Okey, betul kan? Okey. Jadi jelas tak kumpulan 3 bentang? Ada murid lain yang nak tanya soalan kepada kumpulan 3? Ada tak? Kamu boleh bertanyakan soalan jika kamu tak faham ataupun apa-apa soalan yang kamu nak tanyakan. Tak ada? Ada cikgu. Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya sendiri yang akan menanyakan soalan kepada kumpulan 3. Boleh tak? Boleh tak? Boleh cikgu, boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, soalan saya yang pertama. Nyatakan keistimewaan yang menyebabkan Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul. Okey, ada siapa nak jawab? Saya. Ada Michael. Okey. Empat, keistimewaan dia ialah kedudukan strategik pertama. Kedua, tumpuan para pedagang. Ketiga, pusat pengumpulan pelbagai barang dagangan. Dan keempat, kesibukan Pelabuhan Johor. Okey, terima kasih Ada Michael. Jadi saya teruskan kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Ya. Okey, soalan saya yang seterusnya, apakah barang dagangan yang didagangkan di Kesultanan Johor Riau? Barang dagangan yang didagangkan di Kesultanan Johor Riau ialah lada hitam, kelembek, tembikar Cina dan kain sutera. Okey, terima kasih Fatin Safia. Jadi barang dagangan yang didagangkan di Kesultanan Johor Riau adalah seperti lada hitam, biji timah, emas, tembikar Cina dan wangi-wangian berserta manik. Okey. Akhir sekali soalan saya untuk kumpulan 3, terangkan nama saintifik bagi kelembek. Nama saintifik. Nama saintifik kelembek ialah Rheum officinalis. Kelembek merupakan tanaman yang digunakan untuk menghasilkan ubat dan wangian. Daun dan akar kelembek dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan. Okey, terima kasih Adam Naim dan kumpulan 3. Perbentangan yang baik dan kerjasama yang baik antara kamu ya. Okey, jadi pusat perdagangan yang di Johor Riau ni ada 3 keistimewaan. Okey, 4 keistimewaan, maafkan saya. Jadi yang pertama adalah kerana kedudukan yang strategik. Kemudian dia juga menjadi tumpuan perdagangan. Okey, seperti pedagang Cina, Gujarat, Belanda dan pedagang Inggeris juga turut berdagang di Johor Riau. Kemudian Johor Riau ini juga menjadi pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Okey. Seterusnya akhir sekali kesibukan pelabuhan di Johor Riau. Okey. Misalnya digambarkan bahawa terdapat 500 hingga 600 buah kapal dagangan
dari pelbagai bangsa yang berlabuh di Johor Riau. Okey, setakat ni jelas tak semua? Jelas cikgu, nak tanya soalan tak cikgu boleh ke? Okey, nak tanya soalan untuk kumpulan berapa tu? Kumpulan 3 cikgu. Okey, boleh? Silakan Aiman. Nak tanya yang pasal pusat perdagangan dan pelabuhan Entrepot kan. Pelabuhan Entrepot tu maksud dia apa ya? Okey, silakan. Kumpulan 3 ada yang nak jawab? Maksud perdagangan Entrepot. Ya. Abang. Ada siapa-siapa nak jawab tak kumpulan 3? Cuba jawab pun boleh. Tak ada? Okey, Adam Haikal. Ya. Maksud pusat perdagangan dan pelabuhan Entrepot Kesultanan Johor Riau muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan unggul di alam Melayu. Kesultanan ini mencapai kegemilangan dan dalam aspek perdagangan dan persuasaan Melayu. Kesultanan ini juga berusaha menghidupkan kembali tradisi perdagangan kerajaan di alam Melayu dengan Arab India dan China. Okey, terima kasih Adam Haikal. Itu adalah aspek kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Jadi soalan Aiman tadi, maksud perdagangan Entrepot itu, apakah maksud pusat perdagangan Entrepot? Ada siapa-siapa nak jawab? Tak ada? Okey, jadi cikgu tolong jawabkan boleh? Okey, maksud pusat Entrepot itu adalah pusat perdagangan pengumpulan ataupun pengedaran pelbagai barang dagangan. Okey, jadi dekat satu tempat tu contohnya dekat Johor Riau sendiri menjadi pusat perdagangan antara pengumpulan barang yang didagangkan dari luar dan mereka juga mengedarkan pelbagai barang dagangan di kawasan perdagangan tersebutlah di Selat Melaka. Okey, Johor Riau berhampiran dengan Selat Melaka. Okey, boleh tak? Jelas tak? Jelas cikgu, jelas. Okey, kalau jelas kita teruskan dengan kumpulan yang seterusnya iaitu kumpulan 4. Okey, siapa wakil kumpulan 4 untuk bentang? Saya cikgu. Okey, silakan kumpulan 4. Pengurusan pelabuhan. Mempunyai 5 ciri. Ciri-ciri bagaimana menguruskan pelabuhan, iaitu kemudahan pelabuhan, urusan jual beli, sistem naungan, peranan orang laut, kemudahan membaiki dan membina kapal. Kemudahan pelabuhan, menyediakan gudang bawah tanah untuk menyimpan barangan bagi mengelakkan dari kebakaran. Menyediakan pegawai terlatih untuk mengendalikan urusan perdagangan. Membekalkan barang yang diperlukan oleh pedagang seperti lada hitam dan rempah ratus. Urusan jual beli. Urusan perdagangan dijalankan secara tukar barang dan menggunakan mata wang. Sultan Alauddin Riayat Shah I memperkenalkan mata wang emas yang dikenali sebagai emas, wang perak sebagai kupang dan wang timah sebagai katun. Mata wang asing seperti dolar Spanyol, dolar Meksiko dan duit Belanda turut digunakan. Sistem naungan. Bendahara, Temenggung, Laksamana dan Raja Indra Bongsu memberi naungan kepada pedagang luar. Sebahagian hasil keuntungan diberikan kepada pihak yang memberikan naungan dalam bentuk cukai.
Melalui sistem ini, pedagang mudah mendapat surat kebenaran daripada Belanda. Peranan orang laut berperanan sebagai mengawal pelabuhan, penunda kapal dagang, petunjuk arah kepada para pedagang dan mengawal di perairan. Menjadi tentera Angkatan Laut untuk mengawal keselamatan Kesultanan Johor Riau. Kemudahan membina dan membaiki kapal. Pelabuhan di Johor mempunyai kemudahan membaiki kapal dan membina kapal besar kecil. Orang laut mahir dalam membina kapal pesisir pantai iaitu kolek, banteng, penjajak, balok dan pecalang. Okey, dah tamat pembentangan untuk kumpulan 4? Dah tamat ke? Dah, cikgu. Okey, terima kasih kepada pembentang kumpulan 4. Jadi, murid-murid yang lain faham tak dengan pembentangan kumpulan 4? Faham. Cikgu nak tanya 2 soalan. Faham, okey. Nak tanya soalan apa tu Aiman? Nak tanya 2 Teruskan. soalan. Kan perdagangan dijalankan secara tukar barang kan? Selain daripada tukar barang, ada istilah yang lain tak? Apa dia? Kan urusan jual beli. Perdagangan dijalankan secara tukar barang. Tukar barang tu ada istilah yang lain? Urusan dengan dia tukar barang. Ada maksud yang lain? Perkataan yang boleh digantikan selain daripada tukar barang. Okey, silakan menjawab kumpulan 4. Soalan daripada Aiman. Ada tak maksud istilah lain daripada istilah tukar barang? Ya atau tidak? Silakan kumpulan 4. Ada jawapan tak? Ada siapa-siapa nak bantu Safawati daripada kumpulan 4? Soalan apa tadi cikgu? Tak jelas. Okey. Aiman, tolong ulang balik soalan tadi. Soalan tadi berkaitan tentang istilah yang boleh ditukar, iaitu tukar barang. Istilah yang lain, maksud lain daripada tukar barang. Okey, ada tak istilah lain daripada istilah tukar barang tu? Tidak jual beli. Okey, Adam Haikal cakap jual beli. Adam Haikal bantu kumpulan 4. Setuju tak? Aiman? Ada lagi tak selain daripada jual beli? Tak berapa tepat. Okey, ada siapa-siapa nak bantu tak kumpulan 4? Istilah apa yang selalu kamu dengar? Selain tukar barang, kamu dah belajar masa tingkatan 1. Tak ada? Okey, kalau tak ada, Aiman, apakah jawapan daripada istilah lain daripada tukar barang tu? Sistem barter. Ya, sistem barter. Adam Haikal pun dah jawab tadi. Okey, terima kasih. Jadi istilah lain daripada perkataan tukar barang adalah sistem barter. Okey, jadi dekat Kesultanan Johor Riau ini juga mengamalkan perdagangan secara tukar barang dan juga menggunakan mata wang. Okey? Okey. Jadi Cikgu ada soalan. siapa tu? Adam Haikal ada soalan? Soalan. Okey. Teruskan Adam Haikal. Apakah kepentingan batu sawah?
Kepentingan batu sawah. Kepentingan bagi Jawa. Tak, batu sawah. Okey, jelas tak kumpulan empat? Kepentingan batu sawah bagi Kesultanan Johor Riau. Apakah kepentingan batu sawah? Okey, terima kasih Adam Haikal. Adam Haikal tanya soalan, apakah kepentingan batu Jawa Sawa cikgu, sawa. Sawah. SAWA. Sawa. Okey. Bagi Kesultanan Johor Riau. Kumpulan 4, ada tak nak jawab soalan Adam Haikal? Tak ada? Ada tak? Okey, kalau tak ada, apa jawapannya? Adam Haikal. Ya? Kumpulan 4 adalah Safawati, Zeti Najihah dan siapa lagi? Nur Ain kan? Ain Syarifah. Okey, tak ada siapa nak jawab? Ada tak? Okey. Jadi Aiman, Adam Haikal, jelaskan apa kepentingan batu sawar? Kepentingan batu sawah cikgu noh. Adam tengok muka surat berapa Adam? Kau surat 107. Batu 7 ya. Batu sawah ni amat penting kerana peranannya sebagai pusat perdagangan. Batu sawah ni bukannya apa tau, batu sawah ni tempat perdagangan dan pusat pemerintahan. Yang itu adalah kepentingan batu sawah. Batu sawah ni bukan benda ke apa, dia tempat perdagangan. Okey, terima kasih Aiman. Okey, jadi kepentingan batu sawah adalah kerana peranan sebagai pusat perdagangan dan pusat pemerintahan. Okey, jelas tak kumpulan pembentang? Jelas? Okey, jadi pengurusan pelabuhan di Johor Riau ada 5 iaitu kemudahan pelabuhan, kemudian urusan jual beli dan mereka juga mengamalkan sistem naungan. Okey. Di samping itu peranan orang laut juga sebagai pengawal pelabuhan, penduna kapal dagang dan penunjuk arah kepada para pedagang dan pengawal di perairan Johor Melaka. Okey. Akhir sekali, Johor Riau juga menyediakan kemudahan membaiki dan membina kapal. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, kalau jelas, kita teruskan pembentangan kepada kumpulan yang akhir sekali iaitu kumpulan 5. Siapa kumpulan 5 kat sini? Saya. Okey, teruskan membentang kumpulan 5. Karya agung yang ditulis dalam bahasa Melayu yang mampu mencetuskan unsur pemikiran, sistem nilai, kepercayaan, falsafah dan pencapaian unggul dalam tamadun Melayu. Sulalatus Salatin, Salasila Raja-Raja atau Peraturan Segala Raja-Raja. 2 naskah asal karya ini bernama Hikayat Melayu telah disusul dan ditulis semula oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612. 3 menceritakan asal-usul keturunan Raja-Raja Melaka, adat istiadat kerajaan dan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Hikayat Hantua.
Satu naskah dihasilkan oleh pengarang dari Johor selepas kekalahan Portugis di Melaka pada tahun 1641. Dua hikayat Hang Tuah ialah sebuah epik kepahlawanan yang merentas sepanjang zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Tiga berkaitan dengan ketaatan dan kesetiaan Hang Tuah kepada Raja dan Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh pesuratan Tun Sri Lanang, nama sebenar ialah Tun Muhammad bin Tun Ahmad Paduka Raja, dilahirkan di Bukit Seluyut, Kota Tinggi pada tahun 1565. Menjadi bendahara Johor semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II. Menyusun dan menulis semula Sulalatus Salatin atas titah Raja Abdullah Adinda Sultan Alauddin Riayat Shah II. Dilantik sebagai penasihat Sultan Iskandar Muda Aceh dan menjadi Raja Uli Balang di Samarlangga. Karya lain Tajul Salatin atau Mahkota Raja-Raja Tufat Al-Nafi, Salasilah Melayu dan Bugis Gurindam 12. Hikayat dan Anak Panah Sedasar syair Tungku Puteri. Okey, dah tamat pembentangan untuk kumpulan 5? Dah. Okey, terima kasih Aiman Afan. Jadi yang lain faham tak? Boleh cikgu, boleh. Okey. Jadi saya pula nak tanya soalan untuk kumpulan 5, boleh tak? Boleh tak? Aiman Afan, boleh? Boleh. Okey, soalan saya. Nyatakan 3 karya agung yang terdapat di alam Melayu. Sulalatus Salatin, Hikayat Hang Tuah, Tajul Salatin. Okey. Betul? Okey, terima kasih Aiman Afan. Okey. Jadi 3 karya agung yang terdapat di alam Melayu adalah Sulalatus Salatin, iaitu mengisahkan tentang sejarah Raja-Raja Melayu, terutamanya Raja-Raja di Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian Hikayat Hang Tuah. Dan akhir sekali Tajul Salatin. Okey, terdapat juga karya-karya lain yang terdapat di alam Melayu. Seperti apa? Tufat Al-Nafis, Salasilah Melayu dan Bugis dan sebagainya. Okey, jelas? Jelas. Okey. Kalau jelas, okey, daripada keseluruhan topik ni apa yang kamu dapat? Kita dah belajar tentang cabaran Kesultanan Johor Riau ke arah kegemilangan. Kemudian kita juga dah belajar tentang strategi Johor Riau untuk menghadapi cabaran dan akhirnya mereka mencapai ke arah kegemilangan. Okey, boleh? Faham tak semua? Faham cikgu, saya faham sangat cikgu. Faham cikgu? Okey, kalau faham, saya akan tanyakan lagi soalan secara keseluruhan kepada kamu, boleh? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, soalan saya yang pertama. Senaraikan 2 cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau untuk mencapai kegemilangan. Okey, siapa-siapa nak jawab pun boleh. Cabaran ke arah kegemilangan cikgu. Ya, cabaran. Yang pertama persaingan Johor Aceh dan Portugis. Yang kedua perang Johor Jambi. Yang ketiga ancaman Raja Kecil. Okey, betul. Terima kasih Aiman. Okey, ada siapa-siapa nak tambah tak jawapan Aiman?
Ada satu lagi jawapan cabaran yang Aiman tak sebut. Konflik pembesar. Konflik terbesar. Okey, konflik pembesar. Okey, terima kasih yang menjawab. Jadi ada 4 semua cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau untuk mencapai kegemilangan iaitu Perang Johor, Aceh dan Portugis, kemudian Perang Johor Jambi. Yang ketiga, konflik antara pembesar dan yang keempat, ancaman Raja Kecil. Okey? Jelas tak semua? Jelas, cikgu. Okey, seterusnya. Apakah strategi yang digunakan oleh Kerajaan Johor Riau untuk menghadapi cabaran ke arah kegemilangan? Ada siapa-siapa nak jawab? Ada Saya. siapa-siapa nak cuba? Siapa Saya. tu? Adam. Adam Haikal, okey. Silakan. Yang pertama, 1 pemindahan pusat pemerintahan. 2 Okey. membina kota pertahanan. 3 menjadikan hubungan dengan Belanda. Okey, bagus. Adam Haikal, betul. Ketiga-tiganya adalah strategi yang digunakan oleh Kerajaan Johor Riau untuk menghadapi cabaran ke arah kegemilangan. Terima kasih Adam Haikal. Okey, jadi jika kita lihat ketiga-tiga strategi tersebut, okey, cuba terangkan kepada saya 3 strategi yang digunakan oleh Kerajaan Johor Riau untuk menghadapi cabaran ke arah kegemilangan. Ada siapa-siapa nak jawab? Terangkan kepada saya 3 strategi yang digunakan oleh Kerajaan Johor Riau untuk menghadapi cabaran ke arah kegemilangan. Syahidat, nak jawab tak? Ya, cikgu. Ya. Okey, apa jawapan kamu? Cikgu dengar tak? Boleh dengar. Teruskan Syahidat. Okey, ada 3 strategi untuk menghadapi cabaran. Okey. Ialah pemindahan pusat pemerintahan iaitu daripada pesisir Sungai Johor kepada Kepulauan Riau hingga untuk bertahanan daripada ancaman Portugis. Kedua, Kerajaan Johor membina kota pertahanan yang kuat dan ketiga, Kerajaan Johor menjalinkan hubungan persahabatan dengan Belanda. Hal ini kerana untuk mengekalkan kedaulatan negara. Okey, terima kasih Syahidat. Okey, jadi Syahidat telah terangkan 3 strategi yang digunakan oleh Kerajaan Johor Riau untuk menghadapi cabaran ke arah kegemilangan. Okey, yang lain setuju tak dengan jawapan Syahidat? Aiman, Nur Aiman, Aiman Afan, Safawati, setuju tak? Setuju. Setuju? Sama. Okey, kalau setuju dah tamat topik yang kita pelajari pada hari ini. Jadi cikgu akan meneruskan kepada aktiviti yang kedua, boleh? Boleh. Jadi aktiviti yang kedua adalah aktiviti pengukuhan, iaitu kamu akan main permainan Angry Bird. Okey, jelas tak? Okey, permainan ini adalah permainan di mana kamu perlu menjawab soalan. Okey, terdapat 10 soalan yang saya sediakan dan kamu perlu, saya akan pilih pelajar secara rawak dan pelajar tersebut perlu menjawab soalan yang diberikan. Boleh? Kawan-kawan yang lain boleh juga membantu. Okey? Okey, saya akan paparkan game itu sekarang ya. Baik. Okey, sekarang ada di skrin kamu terpapar satu gambar Angry Bird, betul tak? Betul cikgu, betul. Okey, jadi saya akan teruskan permainan kita dari sekarang. Okey, soalan saya yang pertama. Perang antara Johor, Aceh dan Portugis dikenali sebagai Perang 100 Tahun. Okey, siapa nak jawab?
nak cuba jawab? Betul atau salah kenyataan ini? Okey, siapa tu? Ulang semula cikgu soalan. Soalannya, perang antara Johor, Aceh dan Portugis dikenali sebagai perang 100 tahun. Kenyataan ini betul atau salah? Betul cikgu, betul. Okey, betul. Aiman jawab betul. Okey, cuba kita tengok betul tak jawapan yang diberikan oleh Aiman tu. Okey, jadi betul. Okey. Perang antara Johor, Aceh dan Portugis dikenali sebagai perang 100 tahun ataupun perang 3 segi. Okey, soalan yang seterusnya. Pada tahun berapakah Raja Kecil menyerang Johor? Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Apa bagi dia orang lah cikgu jawab. Saya je yang jawab. Orang lain pula. Cikgu, saya cikgu. Betul? Siapa jawab tu? Nama apa? Saya tak nampak nama kamu sebab saya buka PowerPoint ni. Syahidat. Nama dia Syahidat. Syahidat. Okey, Syahidat jawab. Berapa yang mana satu? Tahun saya tanya. 1511 ataupun 1718? 17-18. Okey, Syahidat jawab 1718. Okey, mari kita tengok Harap-harap betul betul. atau tidak. Okey, jawapannya adalah betul. Raja Kecil menyerang Johor pada tahun 1718. Okey, soalan seterusnya. Antara strategi yang digunakan oleh Kesultanan Johor Riau dalam menghadapi cabaran ke arah kegemilangan adalah strategi pemindahan pusat pemerintahan. Okey, kenyataan ini betul atau salah? Siapa nak cuba? Betul cikgu. Betul. Betul. Okey, mari kita tengok jawapannya betul atau tak. Okey, jadi jawapannya adalah betul. Okey, strategi yang digunakan oleh Johor Riau adalah pemindahan pusat. Okey, bagus. Soalan seterusnya. Kesultanan Johor Riau menjalinkan hubungan dengan Portugis untuk mengekalkan kedaulatannya. Betul atau tidak? Okey, orang lain pula jawab. Siapa tu? Siapa nak cuba jawab? Tafawati? Siti Najiha nak cuba jawab? Okey, siapa nak tolong? Tak nampak cikgu. Dia lag. Dia tunjuk gambar Angry Bird je cikgu. Dia tak tunjuk gambar soalan. Oh. Ego betul lah, Ego tak nampak lah. Nampak gambar Angry Bird je. Kami main jawab je cikgu. Kami dengar. Okey, kejap. Tu boleh. Boleh nampak. Nampak. Ni nampak lah, okey. Nampak cikgu. Nampak Ego. Weh, Syahidat. Okey, sekarang kalau saya buka macam ni nampak tak? Buka apa cikgu? Nampak tak kalau saya buka full macam ni? Nampak? Nampak Ego, nampak. Okey, kita pergi ke soalan 4 ya. Boleh? Boleh. Okey, Kesultanan Johor Riau menjalinkan hubungan dengan Portugis untuk mengekalkan kedaulatannya. Betul atau salah kenyataan ini? Salah. Okey, Adam Haikal. Salah. Saya bantah je. Salah. Salah. Okey. Siapa lagi? Ada yang cakap betul ke? Salah. Siapa setuju betul? Cikgu, tembaklah dia cepat cikgu. Ya? Tembaklah dia cepat cikgu. Okey, siapa setuju betul? Salah cikgu. Siapa setuju betul? Setuju betul, angkat tangan. Okey. Dan tadi Aiman Adam Haikal jawab salah kan? Okey, kita cuba tengok betul ke tak jawapan Adam Haikal? Ya, betul. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Kesultanan Johor Riau menjalinkan hubungan dengan Belanda, bukan Portugis. Portugis adalah musuh mereka. Okey? Boleh?
Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, seterusnya. Keistimewaan Kesultanan Johor Riau dalam mencapai kegemilangan adalah kerana Cikgu tak nampak tak dia tak keluar jawab soalan. Tak apa, kita dengar je Man. Kita dengar je. Bagus, Okey. bagus. Tak apa. Okey, ni nampak tak? Okey, saya ulang soalan saya. Keistimewaan Kesultanan Johor Riau dalam mencapai kegemilangan adalah kerana Pusat perdagangan yang unggul. Pusat perdagangan yang Unggul. Ada jawapan kat situ cikgu. Cikgu, okey, semua setuju pusat perdagangan yang unggul? Janganlah habis. Cikgu yang Setuju. jawapan, cikgu. Dia jawapan Jangan cikgu. habis lah. Ada jawapan kat situ cikgu. Senyap dah. Jangan habis. Allah. Okey. Sampah ni lah. Okey, jadi jawapannya apa? Okey, kita tengok betul ke tak? Semua ni. Pusat perdagangan yang unggul. Okey. Seterusnya. Cikgu jangan tekan yang lain cikgu. Jangan tekan cikgu. Cikgu stay dengan jawapan ni tapi cikgu baca soalan lain cikgu. Okey, Betul boleh, cikgu. boleh. Saya sokong cikgu. Haha. Okey, seterusnya. Saya takkan buka dah. Ni okey. Kamu dengar soalan saya dan terus jawab. Boleh? Betul atau salah? Boleh, Okey, boleh. pertanyaan yang seterusnya. Antara barang dagangan yang dibekalkan oleh tanah jajahan Johor ialah lada hitam, biji timah dan emas. Betul Boleh. atau salah kenyataan ni? Betul cikgu. Saya menyokong. Betul. Betul cikgu. Betul cikgu. Betul. Saya ikut Betul ayat. cikgu. Okey, yang lain pun setuju betul. Saya ikut. Saya betul cikgu. Betul cikgu. Saya sekeras-kerasnya menolak jawapan salah cikgu. Okey, Betul, mari kita betul. okey. Jadi jawapan yang kamu Betul. jawab adalah betul. Mari kita tengok betul atau tak. Ya, betul. Jadi jawapan jadi barang yang didagangkan di Johor ialah lada hitam, biji timah dan emas. Okey. Dan terdapat lagi barang dagangan yang didagangkan oleh pedagang lain seperti pedagang Cina iaitu apa? Emas, keramik kan? Cina tu. Tembikan Cina dengan kain sutera. Sutera dan sebagainya. Ya, ada apa? Okey, seterusnya kita lanjutkan kepada soalan yang ketujuh. Perdagangan di Kesultanan Johor Riau dijalankan secara pertukaran barang sahaja. Betul atau salah? Salah. Salah cikgu. Salah. 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 Kenapa? Okey, mari kita tengok betul atau salah. Okey, jadi jawapannya adalah salah. Salah. Okey, bagus. Tepat sekali jawapan kamu. Okey. Soalan ketiga terakhir. Orang laut ditugaskan sebagai nelayan di perairan laut Kerajaan Johor. Kenyataan itu betul atau salah? Okey, saya ulang soalan saya. Orang laut ditugaskan sebagai nelayan di perairan Salah laut. cikgu. Salah. Salah cikgu. Salah. Salah cikgu. Salah. Kenapa? Kenapa Salah. salah cikgu? Salah. Kenapa salah cikgu? Dia salah sebab Okey. Dia salah sebab. Dia salah Mari kita sebab tengok jawapannya salah atau betul. Okey, jadi jawapannya adalah salah. Kenapa salah? sebab cikgu sebab orang laut ditugaskan sebagai pengawal pelabuhan, penunda kapal pedagang, penunjuk arah kepada para pedagang dan pengawal di perairan Johor dan Selat Melaka cikgu. Okey, betul. Tepat sekali jawapan kamu. Jadi orang laut bukanlah ditugaskan sebagai nelayan tetapi ia sebagai pengawal pelabuhan, penunda kapal dagang dan lain lagi tugasnya. Okey, seperti penunjuk arah kepada pedagang. Okey, bagus sekali jawapan. Okey, seterusnya soalan kedua terakhir. Naskah asal Sultan Selatin ditulis oleh Tun Sri Lanang. Betul atau salah? Okey, siapa tahu betul atau salah? Siapa nak cuba? Betul. Betul. Okey, semua setuju dengan jawapan kawan kamu? Okey, mari kita tengok betul atau salah kenyataan ini. Okey, jawapannya adalah betul. Jadi naskah Sultan Selatin ditulis oleh Tun Sri Lanang. Okey, seterusnya soalan terakhir.
karya Tajul Salatin merupakan karya tersohor zaman Kesultanan Johor Riau. Betul atau salah? Betul. Betul. Cikgu, betul. Betul. Okey, semua setuju betul? Ya. Okey, mari kita tengok betul atau salah jawapan ni. Jawapan kamu. Okey, jadi Tajul Salatin merupakan karya tersohor Kesultanan Johor Riau adalah betul. Okey, sekarang dah tamat sesi soalan kuis kita. Okey. Jadi apakah rumusan yang kamu dapat buat melalui topik kita pada hari ini? Saya cikgu, saya nak bagi. Okey, Nur Aiman nak merumuskan. Okey, teruskan Nur Aiman. Hari ini saya belajar tentang kegemilangan Johor Riau, iaitu strategi Johor ke arah kegemilangan dan akhirnya Johor mencapai tahap kegemilangannya dari aspek perdagangan dan persuratan Melayu. Okey, terima kasih Aiman. Ada siapa-siapa lagi tak nak buat rumusan tentang topik yang kita pelajari hari ini? Tak ada? Okey. Jadi hari ini kita dapat lihat kegemilangan yang dicapai oleh Kerajaan Johor Riau melalui keistimewaan yang terdapat di kerajaan tersebut. Misalnya, pusat perdagangan yang unggul, pengurusan pelabuhan yang sistematik, pusat persuratan yang termasyur pada ketika itu. Jadi sebelum mencapai kegemilangan, Johor Riau ini menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran, iaitu mereka terpaksa menghadapi perang antara Johor, Aceh dan Portugis dan perang Johor Jambi, kemudian konflik antara pembesar dan ancaman dari raja kecil. Okey. Namun begitu, pemerintahan Johor ini berjaya menangani segala cabaran tersebut melalui beberapa strategi. Okey, iaitu strategi pembinaan pusat pemerintahan, menjalinkan hubungan persahabatan dengan Belanda dan membina kota pertahanan. Jadi kita dapat mengambil iktibar melalui topik ini. Okey, saya nak tanya seorang, berikan iktibar yang kamu bolehi melalui topik yang kita pelajari hari ini. Ada tak? Ada yang nak bagi iktibar? Okey, jadi iktibar yang kita perolehi pada hari ini adalah kegigihan dan kebijaksanaan Raja Johor yang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk mencapai kejayaan. Jadi sifat kepimpinan Raja Johor ni kita perlu contohi, okey? Dalam konteks pelajar pula macam mana? Kita perlulah mencontohi kegigihan pemimpin Johor ini, iaitu kita gigih untuk memajukan diri supaya dapat menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey, kalau dah boleh, jadi tamatlah kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih kerana menyertai kelas sejarah saya pada hari ini dan usaha kamu untuk membentang amatlah saya hargai. Okey, selamat bercuti hujung minggu. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, Assalamualaikum. Kamu boleh live dah. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.